Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syazwani binti Ma'zan sebagai kaunselor pelatih, dan hari ini saya akan menerangkan tentang salah satu kemahiran asas yang sangat penting dalam sesi kaunseling, iaitu kemahiran dorongan minima. Apakah itu kemahiran dorongan minima? Dorongan minima ialah respon ringkas dan pendek yang digunakan oleh seorang kaunselor untuk menggalakkan klien terus bercakap tanpa mengganggu aliran perbualan. Ia termasuk ucapan pendek, gerak tubuh dan ekspresi wajah yang menunjukkan kaunselor sedang mendengar dan memberikan perhatian ketika klien sedang bercerita. Terdapat beberapa tujuan utama kemahiran ini. Antaranya ialah yang pertama, untuk menunjukkan seorang kaunselor fokus dan memahami. Yang kedua, menggalakkan klien untuk berkongsi dengan lebih terbuka. Yang ketiga, untuk mewujudkan suasana yang selesa dan tidak menghakimi. Yang keempat, memelihara aliran semula jadi perbualan. Walaupun nampak mudah, tapi ia sebenarnya memberikan kesan yang besar dalam membina hubungan kaunseling yang berkesan. Kemahiran dorongan minima ini berlaku dalam dua cara, verbal dan juga non-verbal. Contoh verbal ataupun secara lisan. Yang pertama, ya, saya faham, teruskan. Contoh non-verbal pula, anggukan kepala, senyum kecil, kontak mata yang sesuai, badan condong ke hadapan sedikit. Respon-respon ini nampak kecil, tapi ia memberi isyarat jelas bahawa kaunselor tersebut hadir secara emosi dan mental dalam sesi tersebut. Mari saya tunjukkan satu contoh situasi yang berlakunya kemahiran dorongan minima. Saya rasa langsung tak dihargai oleh keluarga saya. Setiap kali saya cuba luahkan, mereka abaikan apa yang saya cakap. Dalam contoh ini, kaunselor tidak mencelah tapi memberi ruang kepada klien supaya klien dapat meluah dengan tenang. Kadang-kadang, diam yang disertai dengan dorongan minima tersebut lebih berkesan daripada soalan ataupun nasihat. Mesti anda tertanya-tanya kan, kenapa kemahiran ini sangat penting? Yang pertama, dia adalah sebagai cara untuk mencegah gangguan dalam komunikasi. Yang kedua, dapat membantu klien rasa lebih bebas dan selamat. Yang ketiga, menunjukkan kehadiran aktif kaunselor dalam sesi yang sedang berlangsung tersebut. Yang keempat, memberi peluang kepada klien untuk refleksikan diri. Jika tiada dorongan minima tersebut, suasana mungkin menjadi sunyi, menjadi tegang dan klien akan merasa seperti tidak difahami. Tapi, jika terlalu banyak sangat dorongan minima pun, klien boleh rasa tidak selesa. Jadi, sederhana adalah kunci utama. Walaupun begitu, terdapat beberapa kesilapan lazim yang berlaku apabila menggunakan kemahiran dorongan minima ini. Yang pertama, menggunakan kemahiran dorongan minima berulang kali tanpa tujuan. Yang kedua, nada suara tidak sesuai, seperti sambil lewat ataupun tidak ikhlas. Yang ketiga, gaya tubuh yang tidak selari. Contohnya muka serius tapi kata ya, saya faham. Semua ni boleh membuatkan mesej jadi bercanggah dan hubungan kaunseling boleh terganggu. Oleh itu, sebagai penutup, kemahiran dorongan minima adalah asas kepada komunikasi yang berkesan dalam sesi kaunseling. Ia nampak kecil, tapi kalau digunakan dengan betul, ia mampu membantu klien untuk rasa didengari, difahami dan juga dihargai. Sekian sahaja perkongsian saya. Semoga bermanfaat dan boleh diamalkan dalam sesi kaunseling yang sebenar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.